Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi syara'a li'ibadihi as-siyam wal qiyam wa tilawatil Qur'an. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bi sunnati ila yaumiddin, amma ba'du. Yang dihormati saudara pengacara majlis, yang dihormati semua warga kerja kaki tangan di Wisma Persekutuan, muslimin dan muslimat, para peserta daurah ataupun seminar menyambut Ramadan 1442. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi insya-Allah pada pagi ini kita lebih kepada bual bicara lah. Berdasarkan kepada risalah yang dibahagi, ini kita panggil nota kuliah. Jadi saya harap setiap kita ada nota ini dan kita akan baca dan anak akan huraikan maklumat di sini. Kemudian sekiranya ada persoalan, pihak pengacara kata kita ada peruntukan masa di akhir nanti boleh tanya soalan-soalan. Dan sebelum saya ditanya, lebih dulu Ana juga akan tanya poin-poin yang kita bincangkan pada hari ini. Siapa dia boleh jawab, insya-Allah kita bagi hadiah. Yang tak boleh jawab tidak kena denda apa-apa. Itu yang kelebihan kita nak. Tak jawab tak apa, jawab boleh untung. Alhamdulillah. Jadi bila kita sebut tentang Ramadan, jadi semua orang, bagi kita lah umat Islam ni, bila kata Ramadan, kita akan adakan persiapan. Persiapan untuk menyambut Ramadan. Kita kata kita nak sambut dengan apa Ramadan ni? Nah, kita tengok semua kategori manusia ada cara menyambut Ramadan. Kalau toke, restoran biasanya dia awal lagi sambut Ramadan. Sebab bulan Ramadan ni orang lapar, ramai yang akan pergi makan. Buffet yang kira standard lah, rasanya seorang RM120. Kita pun duduk mikir, dia orang ni puasa ke tidak? RM120 ni kita boleh makan seminggu tak habis lagi kan. Tapi begitulah suasana. Maknanya suasana marketing tu tinggi. Tapi toke-toke supermarket dia tak sambut Ramadan, dia sambut hari raya lalu. Sebab orang akan beli, terutama sekali pihak muslimat ni, perancangan dia sudah siap dah. Raya tahun lepas PKP, tak tukar lansir baru, tahun ni kita qada. Jangan marah ni, kita bercakap atas dasar realiti hidup dunia ni, begitulah keadaan. Bolehnya qada ke dia tak? Bagaimana kita boleh qada puasa tahun lepas, qada beli pun kuat juga. Tapi bagi kita seorang mukmin, kita akan sambut Ramadan dengan kefahaman kita sebagai suatu musim yang besar Allah Subhanahu Wa Taala anugerahkan kepada kita, sebab dunia ni dia bergerak, berputar. Kalau kita perhati, selain daripada solat, hak lain-lain dia guna bulan Hijri. Bulan puasa tak duduk di bulan Mac, dia duduk di bulan Ramadan. Kan? Kebetulan tahun ni bulan 4, bulan April. Tahun depan mungkin bulan lain. Kenapa dia duduk di bulan Hijri? Haji Zulhijjah, bulan Hijri. Kecuali solat. Solat Allah SWT beri kepada kita dalam Quran surah Isra, Tuhan kata aqimis salata liduluki syamsi. Hendaklah kamu dirikan solat bila matahari sudah berada di tengah langit. Maknanya solat, kenapa diberi waktu solat itu ikut matahari, tapi ibadat yang lain ikut bulan. Siapa nak jawab dulu dipersilakan. Dia panggil buat ceria minda sikit, biar berasa segar pagi ni. Dah. Ada nak jawab saya? Buka.
Salat solat di antara ibadat yang pertama diaudit. Kita sini juru audit ya. Baik, itu satu jawapan. Ada lagi jawapan lain? Sila. Kena cepat jawab ni. Apa ni pengurusi boleh catat siapa yang jawab banyak. Sebab solat ni dia Rasulullah jumpa Sallallahu alaihi wasallam. Allah semasa Isra dan Mi'raj. Ya. Dan ibadat lain macam zakat, haji hanya melalui Al-Quran. Diperuntukkan di bumi. Nabi terima di sini, bukan terima di langit. Sila. Yang tak ada mikrofon pun boleh cakap. Ya. Ibadat khusus. Lagi? Kita lawan. Belah ni. Baru puas hati. Hari ni kita lawan Sila. Nampak semangat tu belakang? Jawapan tu tak salah. Semuanya betul, tapi yang jawapan tepat yang kita nak tu belum dicubit lagi. Sila. Pengurusi boleh jawab? Sila. Jawab dia mudah. Tanda kena ada kertas tu bagi nota. Sebab solat bersifat harian. Sebab tu dia guna matahari. Matahari ini bersifat harian. Dia turun pagi, dia naik pagi, dia turun petang. Bulan, dia tak turun macam tu. Dia mari sebulan. Bermula daripada bulan kecil, hilal dia panggil, bulan sabit, lepas tu dia naik purnama, dia kecil turun, barulah habis sebulan. Oleh kerana solat ini bersifat harian, maka Allah letak dia ikut perjalanan matahari. Itu di antara rahsia. Di antara rahsia, kenapa Allah Ta'ala letakkan solat itu ikut matahari. Dan solat ni dia punya kedudukan besar. Pada peringkat awal yang disebut saudara tadi, solat pada peringkat waktu Nabi kita Mi'raj, berapa puluh waktu solat? 50 waktu. Cuba kira sebagai juru audit ni, 50 waktu kalau dibahagi dengan 24 jam, berapa minit satu solat? 20 minit, 25 30. Tak mau agak kita fakta. Kita di pejabat ni kalau agaknya nanti kena campur di bos, dia kata apa punya laporan macam ni tak lengkap. Kali dia punya 50 waktu, satu hari 24 jam kali dengan 60 minit jadi berapa? 60 minit kali dengan 24 jadi berapa? Tak apa, guna otak Jepun pun diterima. 28 minit. Maknanya kita letak 28 minit satu solat. Sempat ke? Bila nak makan, bila nak tidur, itu dia panggil konsep. Kerana itu solat, Allah SWT sebut dalam Quran, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Solat itu menghalang kita daripada melakukan benda fahsyak, benda keji dan benda mungkar, kan? Tapi kenapa hari ini ada juga orang solat tapi dia juga yang terlibat dengan rasuah, terlibat dengan benda-benda yang tak baik? Kita ni AADK ada sini. Ada wakil. Yang orang yang terlibat dengan benda ni, mungkin di peringkat awal dia solat. Lepas pada dia mabuk tu baru tak solat. Belum mabuk tu solat dulu. Kenapa solat itu tidak menghalang kita daripada benda yang tak baik? Sedangkan Quran kata, inna salata, sesungguhnya fungsi solat menghalang kita daripada benda mungkar dan benda keji. Jawabnya sebab kita solat hanya zahir, tapi dari sudut solat batin kita dalam hati kita tidak tercapai. Pagi tadi saya kuliah subuh, di antara khusyuk solat tu, di antaranya bila kita baca dalam solat kita tu, kita sekurang-kurangnya kita menghayati semua makna bacaan. Di antara bacaan yang wajib dibaca, rukun yang dibaca, sehingga Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala kata, dia kata apa? Dia kata, wajib bagi setiap seorang Muslim belajar bahasa Arab. Mana? Kalau kena fatwa Syafi'i ini, wajib setiap seorang Muslim belajar bahasa Arab. Agak-agak dah ke kita ni? Kau rasa letih dah? Penat ustaz ni mari dia kata. So, ngaji bahasa Arab pula dah kita ni. Wajib dalam tadi.
Mana ada orang takbir Allah Maha Besar? Mesti Allahu Akbar, kecuali mu'alaf, orang masuk Islam. Baca Fatihah, bahasa apa? Itu yang wajibnya. Tahiyat. Maknanya ruku-ruku solat itu wajib dipelajari dengan bahasa Arab, sebab bahasa komunikasi kita dengan Allah dalam solat kita semua dengan bahasa Arab, kecuali dalam bentuk doa yang tak perlu kita Arabkan dia. Contohnya, tempat yang paling rapat kita nak doa, waktu kita sujud. Nah, kita sujud, kita nak beli kereta. Adakah kita kena tukar Allahumma rzuqni sayyaratan al-Toyota? Sebab ada bunyi Arab, kita kata nama benda tak payah nama benda tak payah tukar. Tapi permohonan mesti dengan bahasa Arab. Tapi nama benda boleh dikekalkan. Maknanya itu yang dikatakan wajib kita belajar bahasa Arab. Maka bila kita masuk dalam solat dengan kita tidak memahami bacaan, tidak menjiwai apa yang kita kata, maka ketika itulah kesan dia tidak memberi kesan. Tapi dari sudut dosa pahala solat itu sudah lepaslah kitanya. Jangan pula jadi mari waswah pula, malah solat dah aku. Ustaz kata solat tak khusyuk ni tak jadi. Kita kata lah, yang pentingnya, yang zahirnya kita sudah laksanakan. Cuma yang batin tu, itu kita dengan Allah Azza wa Jalla. Baik para peserta sekalian, barulah kita nampak bahawa Allah Subhanahu Wa Taala dalam ibadat yang bersifat harian, dia ikut matahari. Ikut matahari. Jadi daripada matahari mula terbit fajar, kita salat subuh. Kemudian bila matahari di tengah langit, kita berhenti rehat seketika, salat zuhur, matahari dah condong, asar, matahari dah tenggelam, maghrib, langsung tak ada lagi cahaya, isya, habislah kita. Maknanya setiap hari kita duduk dalam konsep solat, seolah-olah kita 28 minit kita ingat kepada Allah Azza wa Jalla. Pada waktu itu kita tidak akan, orang tengah solat dia tak nakal, kecuali solat budak-budak. Betul tak? Budak-budak ni kalau dia solat, sama-sama dia kat belakang, tengah duduk sujud tu, dia lagi libah kat belakang tak? Ingat zaman kita budak tu kan. Orang tua ada juga nyemik-nyemik orang tengah maya ada. Tak ada. Demikianlah kita dengan solat. Maknanya waktu solat kita tidak ada kenak kepada orang, tak ada usik orang. Demikianlah sepatutnya dalam hidup kita ni tidak ada perkara-perkara yang tidak baik yang kita lakukan, sebab kita sebagai seorang Muslim sentiasa solat. Setiap 28 minit kita teringat kepada Allah Azza wa Jalla. Aqimis salata li dzikri. Allah kata dirikan solat untuk mengingati aku. Baik, itu mukaddimah. Bila mari Ramadan, Allah Ta'ala letak Ramadan ni bulan mengikut tarikh qamari. Yang matahari itu dia panggil syamsi. Yang bulan ni dia panggil qamari. Sebab apa? Ramadan tu bertukar-tukar. Sekarang ni insya-Allah musim sederhana. Sederhanalah bulan 4 ni kan. Tak panas sangat. Kalau mari bulan 7, 8 tu, oh panas sangat. Tapi kita di Malaysia ni ada ingat tak terasa sangat panas. Waktu kita duduk di negara Arab, terasa musim panas ni, ya Allah Tuhan, panjang. Pukul 4 dah subuh. Pukul 7 setengah maghrib, mana kita puasa tu dalam 18 jam. Tu di negara Arab macam di Madinah. Kalau hak negara-negara orang putih ni pula, kadang-kadang 1 jam je boleh makan. Yang tahun lepas orang tunjuk video Norway ke apa negara yang dia buka puasa sini, seberang itu cerah lagi. Pelik dunia ni. Nah, pasal itulah ahli-ahli fatwa dia kena menggunakan fatwa, tak boleh pakai fatwa kita. Dia ada fatwa dia sendiri dari sudut alam realiti. Allah Subhanahu Wa Taala dia beri kita berpuasa pada bulan yang berubah-ubah, sebab manusia ni hidup dalam suasana nostalgia. Bila kita puasa musim panas, kita ingat, ya Allah, seronoknya puasa musim sejuk. Tak rasa dahaga, tak rasa itu malam panjang, siangnya pendek, kan? Bila kita puasa musim sejuk, kita teringat ke musim panas pula. Oh, sedap musim panas je puasa. Tak? Bangun tahajud sekejap, dah subuh. Tak lama masa. Maknanya manusia ni siap itu. Allah SWT yang maha kaya, dia tak nak kita ni jemu dengan satu benda. Kita ni Melayu, secara realitinya kita akan makan nasi. Betul tak? Makan nasi dah pagi ni. Makan dah. Nasi apa makan? Nasi minyak ni. Mehong. Kerabu, nasi lemak. Dagang. Tak kau orang tak punya dagang. Kenapa kita berbeza-beza? Sebab dia manusia, dia tak akan boleh duduk satu. Saya tak pasti. Kambing yang makan pupuk sentiasa, adakah dia kena tukar menu juga? Kambing. Ada buat kajian ke tak kita?
Maka Allah SWT dalam satu hari satu malam dia beri masa. Malam tahajud. Sehinggalah salat subuh. Bila salat subuh tidak ada lagi salat sunat. Sehingga terbit matahari. Sehingga naik matahari, kan? Jadi waktu subuh nak buat apa? Zikir pagi. Zikir zikir waktu pagi, nak tunggu duha, nak tunggu waktu ni. Sebab waktu tu dilarang kita solat sunat, sebab manusia ni kalau asyik solat je dia akan penat. Maka diberi tempoh waktu solat subuh jangan solat. Nak solat malam. Bangun awal, tahajud dulu, solat witir dulu, kan? Kemudian baru kita lepas subuh kita zikir. Penat kita berjalan sampai asar. Asar lepas asar tak boleh solat pula. Kena zikir pula sampai maghrib. Itu dia panggil jiwa manusia. Baik. Sebelah bulan kita duduk ingat ke Ramadan sampai hari ni pun kita duduk. Daripada bulan Rajab lagi, imam-imam di masjid duduk Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Kemudian kuat sikit kalau ingat. Wa ballighna Ramadan. Makna kita minta daripada bulan Rajab. Awal ke kira sederhana dah daripada Rajab. Tak rasa lama ke? 2 bulan duk minta nak sampai Ramadan. Rasa lama ke sikit? Lama. Ada dikatakan ulama salafus salih, bukan bulan Rajab, bulan Muharram tu doa, ya Allah minta sampai ke Ramadan. Mana lepas haji tu, sebab dalam peristiwa Islam, selepas daripada haji, bulan yang besar lagi Ramadan. Dia dah minta dah nak sampai Ramadan tu sudah 6 bulan awal. Di antara doa yang dibaca, coba ikut saya. Dalam kertas ni ada ke tak? Kalau tak ada nanti kita tambahlah. Di antara doa yang dibaca, sini ada ni. Muka surat 1. Siapa dia jawab soalan apa ni kita boleh hadiah ni ada di sini. Ikutlah ya. Allahumma sallimna li Ramadan wa sallim Ramadana lana wa tasallamhu minna mutaqabbala. Menarik doa. Doa ni dia minta 3 perkara. Allahumma sallimna li Ramadan. Ya Allah, sampailah kami ke bulan Ramadan. Sampaikan kami ke mana? Ke bulan Ramadan. Wa sallim Ramadana lana. Dan serahkanlah Ramadan itu untuk kami. Untuk kami buat apa? Untuk kami penuhi dengan berbagai-bagai ibadat yang disyariatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian akhir Ramadan, wa tasallamhu minna mutaqabbala. Ya Allah, kabulkanlah amalan itu, amalan daripada bulan Ramadan yang kami buat sepanjang Ramadan itu daripada kami. Maknanya dia panggil doa ni komprehensif. Sebab apa? Kita minta 3 perkara. Yang pertama, minta nak sampai. Jangan minta sampai saja. Berapa ramai orang sampai Ramadan, kemudian tak tahu nak buat apa. Nah, tambah-tambah pula tahun ni, alhamdulillah, nampak gembira bahawa kita ni ceria apabila MKN telah mengisytiharkan bazar Ramadan dibenarkan. Nampak seronok tak? Anda tanya masyarakat kita ni, tuan-tuan dan puan-puan, mana lebih seronok? Bazar dibuka ataupun tarawih dibenarkan? Nak dengar ni? Ya? Alik ni kata tarawih. Alik ni? Bazar. Dua-dua tarawih belaka tak? Alik kita pun bazar pun setuju juga. Tarawih maknanya sekurang-kurangnya kita ada masa. Lebih-lebih lagi kalau orang yang kerja ni taklah sibuk sangat. Balik berhenti di bazar, selesailah masalah iftar kita. Mana berapa ramai orang yang sampai Ramadan tapi dia tak tahu nak buat apa. Saya kata boleh jadi doa kita tak komprehensif. Kan doa imam kita, wa ballighna Ramadan, berarti setakat sampaikan bunyi Ramadan, dia tak minta supaya kita nak isi Ramadan tu dengan apa. Kita kena lengkapkan doa. Ya Allah, sampai kami Ramadan dalam keadaan kami sehat, dalam keadaan kami ceria, dapat melakukan ibadat sebaik mungkin. Kemudian permohonan yang ketiga, wa tasallamhu minna mutaqabbala. Ya Allah, terimalah apa yang kami lakukan ini sepanjang Ramadan. Baik, rasanya doa ni kita kena beri selalu kepada
kepada grup kita ni baru senang tak? Nak bagi ijazah payah kalau tak bagi doa. Nak hantar ke siapa? Hantarkan. Baru dia boleh ijazah doa terus Baik, jadi doa kita ni dia hantar ke penganjur, nanti dia hantar ke grup. Sebab bagian sebagaimana yang kita belajar daripada keadaan ulama-ulama dulu, memang dia berdoa untuk nak sampai ke Ramadan itu biar betul-betul kita sampai dalam keadaan kita telah bersedia. Baiklah para jemaah sekalian. Yang kedua, bila sampai Ramadan, Nabi SAW telah mengajar kepada kita memberi ucapan peringatan supaya kita dapat sampai ke Ramadan yang telah disediakan di bulan Ramadan itu lorong-lorong kebajikan. Sebagaimana Allah Ta'ala sebut dalam Quran, tuan-tuan tanda dalam surah Al-Baqarah ayat 183, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, difardukan ke atas kamu puasa sebagaimana difardukan ke atas orang dulu daripada kamu supaya kamu menjadi orang yang bertakwa. Nak jadi orang yang bertakwa. Artinya laluan Ramadan ni untuk apa? Objektif dia. Objektif Ramadan ni untuk apa? Untuk nak pergi ke takwa. Maknanya darjat yang paling tinggi sekali, maqam yang kita nak capai, iaitulah menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Allah SWT bila dia nak beri satu benda kepada hamba dia, dia beri betul-betul. Dia beri peluang sungguh-sungguh supaya kita dapat mencapai apa yang kita nak. Mencapai apa yang Allah Ta'ala sediakan kepada kita. Maka para jemaah sekalian, tengok dalam hadis Nabi SAW ini, dalam ketah kita ada. Allah Ta'ala sebut di sini, Allah telah menjadikan bulan Ramadan sebagai satu bulan yang mulia, berbanding bulan-bulan yang lain dengan beberapa kelebihan dan keistimewaan. Yang pertama, bau mulut orang yang berpuasa lebih wangi daripada harum kasturi di sisi Allah Azza wa Jalla. Ini nilaian di sisi Allah. Tapi kita sebagai seorang manusia, kita tak bolehlah pergi dekat orang duk tunjuk bau mulut kita tu, saya puasa ni. Lah, bukan itu cara. Sebab itu khilaf ulama tentang boleh tak boleh kita bersiwak, bersugi selepas zuhur. Setengah ulama ni dalam mazhab Syafi'i, dia kata makruh. Sebab hilang bau. Jawab di ulama lain, bukan nak suruh bau tu yang sebenarnya. Dia naknya, maknanya berbau mulut orang puasa tu harum di sisi Allah Azza wa Jalla. Tapi di sisi kita tak bolehlah juga. Kan? Kalau kita boleh tutuplah. Jangan pula duk siap pergi dekat orang bercakap nak suruh bau. Sebab nak suruh bau, ini kasturi di sisi Allah. Di sisi Allah bukan di sini. Kan? Sebab itulah waktu puasa tu boleh kita bersiwak. Mana bersiwak namanya bergosok gigi walaupun sudah masuk waktu tengah hari. Sebab kata dia ulama, yang bau tu bukan di mulut, dia mari daripada kosongnya perut kita. Itu yang pertama. Para malaikat memohon ampun untuk orang yang berpuasa sehingga dia berbuka. Syurga dihias setiap hari pada bulan Ramadan. Yang keempat, syaitan dibelenggu sepanjang bulan Ramadan. Ini yang kita nak kait dengan ayat yang saya kata, Allah Ta'ala sebut, la'allakum tattaqun. Allah nak suruh kita jadi orang bertakwa. Kata Nabi SAW, Iza kana awwalu laylatin min Ramadan sufidati syayatin. Bila masuk je Ramadan, syaitan diikat. Ada setengah riwayat kata, wa maradatul jin. Jin yang nakal juga diikat. Sebab jin tu ada Islam. Jin ramah Islam. Tapi jangan minta nak jumpa. Allah, jemaah kita ni pelik dia. Saya selalu bawa orang jemaah haji. Bila kita nak pergi melawat masjid jin di Mekah tu, ada dah hak pergi Mekah. Hak pergi tengok masjid jin ada di sini. Pergi tengok kan, orang bawa.
Dia kata, ustaz saya nak jumpa jin. Puak muslimat ni suka nak jumpa jin. Kata nanti esok awak tak ada dah. Kawan-kawan duk telefon Malaysia, ustaz, jin hantar balik. Kata nak kawan. Dia tak hantar balik Mekah dah kata. Tak boleh haji kita tahun ni. Boleh dia minta jumpa jin. Kita minta berlindung dengan Allah Ta'ala. Daripada jin dia nak minta jumpa. Saya buat satu analogi mudah. Nama apa dah? Ishak. Contoh ni. Ishak akan dinaik pangkat. InsyaAllah. Kau nak sebut orang lain kata? Bos dia panggil, Ishak, kamu dipilih untuk naik darjat lagi, naik pangkat lagi. Cakap gitu je. Tak beri borang, pergi kerusu, tak apa. Balik rumah petang nanti, berani kau nak cerita ke isteri? Abang naik pangkat. Berani ke tak berani? Tak apa nak cerita tak? Biar betul orang tua ni. Cakap nak naik pangkat tapi tak ada. Tapi kalau dia panggil kita, ni borang pergi kursus, kamu kena habiskan berapa jam kursus, insya-Allah lepas pada ni ada interview, kita pun rasa happy. Dah, balik tu jumpa sengih, tak ada naik rumah lagi cerita ke isteri. Yang, abang naik pangkat. Sedap gaya tu. Sebab apa? Sebab ada tanda-tanda. Ada evidence kita akan dinaik pangkat. Allah SWT bila dia nak beri, nak suruh jadi kita orang bertakwa, tengok, sufidati syayatin, syaitan diikat. Belum Ramadan, kita berlawan 3. Nafsu, syaitan manusia, syaitan jin, syaitan orang tak nampak, termasuk juga syaitan manusia. Kan dalam surah An-Nas tu, Allah kata apa? Minal jinnati wan nas. Ada 2 jenis syaitan, na'udzubillah. Bila mari bulan Ramadan, syaitan tak ada, diikat. Syaitan manusia pun lemah lah bulan puasa ni biasa. Kalau nak kelayu betul apa nak jadi. Hak tinggal lagi depan kita, nafsu. Nafsu pun dengan kita lapar, dia jadi lemah. Tapi lemah-lemah dia pun kuat lagi. Tiba-tiba kita pula tak mampu nak lawan. Maka waktu tu baru kita nampak betapa lemahnya kita. Apabila berlawan, kalau 3 lawan seorang, kita kalah, nampak menasabah sikit. One by one, lawan seorang sama seorang, kita kalah juga, berat ke tidak? Itu yang dikatakan satu analogi bahawa Ramadan ni Tuhan nak suruh jadi orang bertakwa. Tiba-tiba kita tak melalui lorong yang dikendaki oleh Allah Azza wa Jalla. Sebab itu Nabi SAW sebut dalam hadis, raghima anfu rajulin, malu besar mana-mana orang yang melalui Ramadan, berlalunya Ramadan 30 hari, dia belum dapat keampunan Allah Azza wa Jalla. Di akhir risalah tu ada risalah. Saya pernah tanya beberapa sahabat-sahabat kita, akhwat kita, muslimat. Kalaulah Ramadan tu seminggu, agak-agak cukup tak cukup? Biar muslimat jawab, pasal dia ada kes. Allah Ta'ala syariatkan puasa seminggu, cukup ke tak? Sebab apa tak cukup? Ya? Tak ada tepuk baju? Jawab nak dengar? Sebab apa tak cukup? Ya? Bijak. Maknanya sekali dia cuti seminggu, tak puasa terus hari dia. Tak lepas tak puasa pula. Sebab dalam fiqh kita Syafi'i, paling dia punya maksimal 15 hari kan. Sekurang-kurangnya dah lagi setengah bulan puasa, setengah lagi cuti. Itu kalau hak 15 hari, kalau hak seminggu kita ada 3 minggu lagi. Alhamdulillah. Itu dia panggil rahsia. Kenapa sebulan? Rahsia sama-sama kita, ramai juga lah bisi. Tak ada ustaz kalau seminggu nak tukar lansir pun tak ada. Tepuh baju pun tak ada siap. Itu hak sama-sama kita. Tapi dari sudut rahsianya, sebulan. Rahsia lain lagi, Allah kata, aku nak suruh jadi mun orang bertakwa, diberi tempoh yang cukup, 3 kali 10. Kan orang kata Ramadan terbagi 3. 10 yang pertama, lara lagi, tak dan. Kamu ada peluang 10 tengah. 10 tengah sampai 20, masih lagi tak kembali kepada Allah Ta'ala, ada lagi 10 akhir. 10 akhir terlepas juga, Nabi kata, raghima anfun, malu besar orang ni bila jumpa Allah Ta'ala tadi. Aku beri peluang 3 kali 10, masih lagi belum cukup, kita kata apa kamu hidup atas dunia? Itu peluang. Maka di sini,
Allah SWT bila dia nak beri kepada kita jadi orang bertakwa, maka dibukanya lorong kebajikan. Tengok. Syaitan diikat, pintu-pintu surga dibuka dan pintu neraka ditutup. Terdapat padanya pada bulan ini malam Lailatul Qadar, yang mana ianya lebih baik daripada 1000 bulan. Orang yang berpuasa mendapat keampunan pada malam terakhir Ramadan, dan setiap malam. Malam terakhir itu last. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi, Nabi kata apa? Walillahi utaqa'um minan nar wa zalika kullu lailatin. Allah Ta'ala ada senarai orang dibebas daripada neraka setiap malam. Setiap malam ada. Jadi kita jangan kata tunggu akhir Ramadan lah, setiap malam. Kalau boleh kita 30 malam senarai kita keluar, kita kata Alhamdulillah. Ini di antara 10 perkara kebaikan, kelebihan Ramadan secara ringkas. Maka di antara amalan yang wajib dan amalan sunat yang sangat digalakkan, yang pertama berpuasa. Tengok, kita ada berapa perkara ni? 9-10 perkara kita baca. Jadi tuan-tuan yang tengok dari jauh tu, ini saya baca risalah Ramadan Al-Mubarak nombor 1 ni. Yang pertama sekali, bila mari bulan Ramadan, sebagaimana pengurusi kata tadi, kita nak lakukan ibadat kita sebagaimana yang telah dilakukan oleh Nabi SAW. Saya nak bagi satu motivasi lah kepada kita. Bila sebut hak Nabi, tuan-tuan dan puan-puan, jangan rasa tak mampu kita. Bila sebut kata ajaran ni kita nak ikut Nabi, jangan masuk dalam kepala kita, dia Nabi, kita orang, kita biasa. La. Sebab tu bila kafir Quraisy mari jumpa Nabi, bagi cadangan supaya Allah hantar malaikat jadi Nabi. Bukan manusia. Tuhan kata, "Lau kana fil ardi malaikatun yamshun", kalau atas muka bumi ni malaikat duduk macam orang, aku hantar malaikat jadi rasul. Tapi oleh kerana duduk atas dunia ni manusia lah jadi Nabi. 3 orang pemuda mari siasat amalan Nabi. Apa Nabi buat? Mari siasat. Seorang tu kata, kau buat Nabi solat sabar bengkak kaki. Maka dia pun pakat. Yang seorang ni kata, aku tak nak tidur malam, nak tahajud. Yang seorang tu kata, aku tak nak makan dah tengah hari, nak puasa. Yang seorang lain kata, saya tak nak kahwin, pakai nak ibadat terus. Mana kalau kita jumpa orang macam ni, kita akan salam dengan dia ke? Tarah wali dia ke dia ni? Ataupun ada something yang tak kena? Berasa macam mana? Kalau jumpa 3 pemuda semangat lagu ni, berasa lagu mana? Berasa nak buat menatu? Ke lagu mana? Macam orang biasa lah. Pelik sikit. Pelik. Bukan kata hebat tak? Kenapa tidak hebat? Hebat ke tak hebat orang itu? 3 pemuda ni, hebat ke tidak? Terima kasih. Nabi tegur. Nabi kata, aku orang yang paling takut, paling bertakwa, paling takut pada Allah Ta'ala. Aku makan, aku puasa, aku tidur, aku solat, dan aku juga berkahwin dengan isteri. Maknanya 3 orang tadi menyalahi naluri hidup manusia. Sebab itu bila kita kata nak ikut Nabi, tuan-tuan dan puan-puan, jangan bimbang. Ikut Nabi, ajaran dia simple. Nabi kata inna dina yusrun, agama itu mudah. Agama mudah. Tapi ingat, jangan mempermudahkan agama. Beza ke tak beza dua ni? Agama itu mudah. Yang salahnya mempermudahkan agama. Siapa dia boleh hurai di antara agama itu mudah, jangan mempermudahkan agama. Boleh tak bagi contoh? Nampak macam nak cakap tu, salah? Itu mempermudah agama. Tapi agama itu mudah, lagu mana? Orang sakit, boleh duduk. Tak mampu duduk, sambil baring. Alhamdulillah. Orang perempuan, uzur, bersalin, tak payah puasa. Tak payah solat. Masya Allah. Kalau kena solat waktu tu agak-agak larat ke tak larat? Tak larat nak solat tak? Kalau kena puasa, mati terus. Agama mudah. Tapi jangan mempermudahkan agama.
Kenapa tak solat tu? Biasanya, minta maaf dah, kalau kita pergi ziarah orang sakit di hospital, dia masuk hospital je, dapat lesen, permit tak solat. Perasan ke tidak? Kenapa tak solat? Saya buat kursus solat di hospital. Kemudian kita masuk melawat dalam ward. Interview seorang-seorang, peratus tak solat di katil hospital, tinggi peratus. Alasan dia sakit. Kita kata saya tak jumpa lagi mazhab. Setakat yang saya belajar ni, 4 mazhab, 10 mazhab ni, sakit tak boleh solat. Sakit tak puasa, na'am. Al-Quran sebut, faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun, boleh. Maka kita mengatakan itu dia panggil agama itu mudah. Nabi dia tak akan buat, dia tak akan ajar benda yang menyalahi fitrah manusia, bukan ajaran Nabi. Kalau ada orang mari suruh puasa 24 jam ke, tak, kita kata, ambil puasa, aku ikut Nabi setakat maghrib je. Kalau ada orang mari ajar zikir juta-juta, siapa dia nak kaya, zikir 10 juta. Terpaksa kena ambil cuti seminggu, masuk dalam gua. Gua berapa sini? Gua berapa sini ada? Masuk dalam gua bertapa? Kita kata tak ada gua. Paling tinggi bertapa dalam Islam yang diajar oleh Nabi, iktikaf di akhir Ramadan di masjid. Itu je. Kalau mari yang pelik-pelik, kita tanya dia, ni ada hak Nabi ajar ke lagu ni? Tak ada. Kalau tak ada, tak usah ajar yang pelik lah. Kami nak ikut hak Nabi ajar kepada para sahabat, sebab hak yang Nabi ajar mesti simple, mudah. Tak ada yang payah. Baik, kita pergi pada risalah kita. Yang pertama sekali Nabi kita ajar, iaitulah berpuasa pada bulan Ramadan. Nabi letak puasa ini dalam hadis, man shama ramadhana imanan wahtisaban. Siapa dia berpuasa dalam keadaan dia beriman dan mengharapkan pahala. 2 syarat ni kena ada. Yang pertama, kita puasa sebab apa? Kerana Allah. Yang kedua, kita nak pahala. Boleh ke kita ibadat nak pahala? Pernah ke dengar orang kata, kalau siapa dia semaya nak pahala, tak boleh? Ada? Ada? Tak ada dengar? Dengar? Nak tahu ya, kalau tak dengar, kita skip ke tajuk ni. Tak payah kita bincang tak? Ada dengar? Ada? Dia kata apa? Balasan daripada siapa? Mengharapkan balasan Allah tak ikhlas. Itu di antara benda kesilapan teknikal. Allah yang offer kepada kita, tawar. Nabi beritahu siapa dia puasa boleh pahala sekian. Tiba kata kita tak mahu pahala. Macam mana kita agak? Kita pergi ke istana contohlah. Tiba tuanku bawa satu bekas. Ini anugerah. Saya tak mahu. Saya ikhlas datang tuanku. Agak-agak balik boleh datuk ke? Boleh menyepak? Kita dengan Allah jangan buat kita dengan manusia. Kita minta balasan daripada manusia itu tidak ikhlas. Tapi dengan Allah, Allah yang suruh kita minta. Nabi kata, man shama ramadhana imanan. Tengok dia kata, imanan wahtisab. Iman tu mana? Kita buat kerana kita yakin. Ihtisab, mengharapkan keampunan Allah, mengharapkan pahala, mengharapkan syurga, mengharapkan semua, itu adalah termasuk di dalam pengharapan yang telah disyariatkan oleh Allah kepada kita. Jadi kalau orang kata kita buat siapa dia berzikir nak pahala, tak boleh. Tapi ada juga yang silap teknikal. Dia kata, ustaz betul ke tidak? Solat duha ni solat boleh projek. Aja dengar nama. Tak aja main projek buat kita. Pok ni dulu projek ada. Saya solat depan pejabat ginilah, ada surau depan. Ada fire depan, dia semaya duha. Sujud pun atas fire. Kata guana tu, fire duk celah. Dia kata kalau jadi hok ni ustaz, J. Tahu J? Apa J? Juta. Mana projek juta ni, bukan projek kata-kata ribu. Kelas apa ni? Dia panggil kelas A ke kelas A tak? Mana? Jadi orang kata maya duha ni maya projek, kita kata ini salah lah. Maya duha ni kerana Allah. Projek lulu tak lulu itu kuasa Allah Azza wa Jalla. Kita solat sebagai seorang mukmin yang digalak ke solat duha, kita solat, kemudian kita mengharapkan, kita berdoa kepada Allah Taala, tidak salah. Tapi kalau kata bila ada projek yang baru solat duha, waktu tak ada projek, tak solat, itu salah. Jadi kita telah melarikan solat kerana Allah Taala untuk akhirat jadi untuk dunia. Jangan. Maka kita yang pertama sekali puasa. Puasa ni para jemaah sekalian, 2 yang rukun puasa.
Rukun puasa ada berapa? Tanda. Lepas ni kena tanya ni. Nak bagi markah berapa? Rukun yang pertama, niat. Niat pada malam hari. Niat ni payah ke? Kena ngapa nak niat? Kalau belajar dengan IP, memang payah. Belajar dengan IP. Tak. Nama itu sama. Niat tadi hati kita niat aku nak puasa esok, niat dah tu. Bila? Contohnya, yang pentingnya niat pada waktu malam. Untuk puasa esok, malam ni niat. Contoh lepas sudah sembahyang maghrib, sudah kita buka puasa, kita sembahyang maghrib. Tengah-tengah duduk solat tu, kita ingat dalam hati kita, aku nak puasa esok. Niat dah tu. Mudah sangat niat. Kalau orang payah-payah niat tu, dia akan jadi was-was. Hati-hati. Bahaya. Pasal itulah kadang-kadang orang akad takbir 10 kali, nak install niat tak masuk. Dia punya install payah berkali lain dia selalu. Nah, Allahu Akbar 10 kali, yang ke-10 Allahu Akbar aja dia. Allahu Akbar dia takbir ke? Syaitan kata oleh kerana takbir tak betul, luluskan. Na'udzubillah. Jangan main. Saya jumpa kes, nak handle kes motivasi kepada orang was-was, na'udzubillah. Minta berlindung Allah Ta'ala. Payah. Ada orang balik pejabat pukul 5 petang, dia masuk tandas pukul 5.30, pukul 8.30 baru terbit. Asar tak semaya, maghrib tak semaya. Dia kata bila syaitan lepas awak boleh hilang was-was, orang azan Isya macam kena akak kepala buah, tak ada was-was. Kata betul dah lah, mu tak semaya asar, tak semaya maghrib. Syaitan pun tak kak nak tunggu sampai subuh. Dia nak kerja lain juga, duk tunggu awak di tandas tu buat apa dia? Ini bahaya sekali ni. Pasal tu kita kata niat ni sangat simpel, tuan-tuan. Rukun yang kedua, menahan diri dari perkara yang membatalkan puasa. Perkara yang membatalkan puasa yang disepakati, makan, minum, melakukan persetubuhan. Bagi wanita, keluar haid, nifas, itu di antara perkara yang membatalkan puasa. Baik, kalau kita tengok yang membatalkan puasa ni benda halal. Makan halal ke haram? Halal. Minum? Halal. Duduk dengan suami, isteri? Nikah belagak dah ni. Dah, palu kompang. Kalau nikah senyap-senyap, bukan cukup syarat, jadi. Tapi tak boleh tengah hari Ramadan. Sebab apa? Sebab Allah nak didik kita, la'allakum tattaqun. Ada orang tanya, Ustaz, kenapalah tidak dimasukkan dalam elemen membatalkan puasa ni mengumpat orang, kata uduh ke orang, tampar orang? Tak ada orang kata. Dia nampak orang batal puasa. Ada tak? Kenapa tak batal puasa mengumpat orang? Sebab apa? Jawab. Sebab apa mengumpat orang tak batal puasa? Semua benda-benda tadi haram berlaku tu. Tapi dia membatalkan pahala puasa. Ingat baik. Puasa tu tak batal, tapi pahala puasa batal. Yang batal puasa tadi, makan, minum, duduk dengan isteri. Sebab benda-benda yang dilarang itu, iaitulah perkara yang halal asalnya pada kita, tapi diletakkan pengharaman daripada subuh sampai maghrib. Allah nak tengok kita ni langgar ke tak langgar PKP syariat. PKP ke SOP? Mana betul dua tu? Dia dua tu yang sekarang ni. Nah. Budak-budak apa PKP dia kata dah. Tak tahu apa dah budak ni. Bunyi PKP tak suka tak pergi sekolah. Dulu anak-anak kita apa PKP dah. Lah ni PKP habis kita. Budak-budak buat gurau. Dia kata apa? Baik para jemaah sekalian. Tak habis ni kalau duduk saruh panjang. Maka yang utama sekali untuk kita jaga sepanjang Ramadan ini perkara yang membatalkan pahala puasa. Yang batalkan puasa tu tuan-tuan ingat belakang tu. InsyaAllah kita tak akan makan. Kecuali terlupa lain cerita lah kan. Yang kedua, amalan Nabi SAW yang kedua, iaitulah Ramadan dan membaca Al-Quran. Kita kena letak agenda besar dalam bulan Ramadan ni, mesti baca Quran. Oh, dia kata tak sempat Ustaz. Kita boleh tak kita ganti daripada waktu makan? Waktu makan kita pukul berapa? Kalau hari biasa ni? Pukul 1 sampai pukul 2. Pukul 1 kita pergi ke surau pejabat kita ni. Bismillah baca Quran, masuk waktu zuhur, kita solat zuhur, lepas zuhur sambung, lepas tu masuk pejabat balik. Agak-agak sempat ada satu juzuk. Dia bisik, tak dah lah Ustaz, janji dah dengan kawan, kereta tunggu depan tangga dah, depan pejabat nak pergi ke apa dia belakang tu.
masa mana kita nak baca? Kita ni pejabat, balik rumah sibuk dengan anak, sibuk dengan ayah anak, sibuk dengan macam-macam nak iftar, sibuk. Ini waktu peluang yang Allah Ta'ala beri kepada kita, khususnya saya bercakap dia pejabat. Kalau ambil masa ni, insya-Allah 1 juzuk 1 hari mesti khatam. Dekat Quran ni tak lebih pada 30 juzuk ya dia ada. Bukan ada lebih lagi. 30 juzuk. Sekurang-kurangnya biarlah sekali kita khatam pada di bulan Ramadan. Kemudian sekali lagi khatam waktu kita berada di rumah pada waktu malam. Maknanya kalau kita boleh khatam 2 kali 1 bulan Ramadan, masya-Allah, bagi saya ini satu anugerah yang besar yang kita kena sujud syukur kepada Allah Azza wa Jalla. Sebenarnya baca Quran ni tak lama. Pengalaman tuan-tuan lah, 1 juzuk berapa minit? Berapa minit sejuzuk? Setengah jam? 40. Tutaran nu. 20 minit. Alik ni berapa minit baca Quran sejuzuk? Berapa? 20 minit. Sekejap ya, 20 minit. Masalah kitanya tak baca. Itu ya. Yang jadi tak sempat tu tak baca. Sekalian saya kempen zikir 4 kalimah. Subhanallah, coba kata. Sambil-sambil kita kempen kita beramah lalu. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Coba kata. Sekali lagi. Kaya dah. Sambil-sambil kempen ni 3 kali dah. Saya kempen, tuan-tuan kena kata zikir ni sekurang-kurangnya setiap hari daripada pagi sampai ke malam 500 kali. Uish, banyak Ustaz. Kata banyak tu, kita sebagai seorang orang yang cerdik, kita buat kalkulat, buat kira-kira. 100 kali berapa minit? Rupanya 100 kali 5 minit je. 5 minit lama kau sekejap. Terlalu sekejap. Kan? 5 minit, 500 kali baru 25 minit. Apa yang tak sempatnya? Dia kata tak ada, tak sempat. Kata gini, ambil kertas tak. Pakcik tulis, apa dia yang menjadi sebab tak sempat ni? Apa dia? Dia pun pergi tengok kertas, tak tulis apa-apa, pakai senyap. Orang Kelantan kata kelipah ya, duduk main tutup mata, buka mata, tak tahu nak kata apa. Akhir kali, dia kata. Kata sudah marah orang itu ni. Kata berapa? Dia kata sebenarnya Ustaz, kita ni bukan sibuk, tapi kita menyibuk. Betul ke tidak? Menyibuk banyak. Kalau kita sibuk sungguh, kerja lari sana, bongkar sini, logik. Tapi tak ada orang apa-apa, duduk melengung main telefon, masuk dalam grup mazhab wasafi kita juga, pakai tak keluar-keluar dah. Mazhab pengacau dunia ni nama dia mazhab wasafi. Kenal mazhab wasafi? Kau tak kenal sini mah? Berapa grup sore-sore ada? Grup anak beranak. Grup sekolah rendah pun ada tak? Jumpa balik. Grup jual kain tudung. Berpuluh. Jadi nak habis grup ni dah habis menyibuk sebenarnya. Maka bulan Ramadan ni kurangkan menyibuk, biarlah kita sibuk. Grup-grup tak ada faedah, tak usah tengoklah, tak ada faedah. Kalau boleh minta izin nak left sekejap, keluar dulu sekejap. Ni ada orang fatwa, dia kata Ustaz tak boleh keluar dari grup, putus silaturahim. Saya kata fatwa ulama mana ni putus silaturahim? Mufti mana kata keluar grup putus silaturahim? Ada. Baik, kita nak hubungan kita dengan Allah. Tengok dalam kertas ni saya tulis cerita Imam Syafi'i, dia boleh baca 1 hari, bukan sebulan, 1 hari 2 kali khatam. Dia khatam pagi sekali, tengah hari, dia khatam malam sekali. Tak banyak. Kita kata 10 minit, orang hafal Quran laju, 10 minit, 15 minit, 1 juzuk. 10 juzuk berapa? 150 minit. 30 juzuk? Berapa? 450 minit. 450 minit berapa jam? Macam kira tengok. Kita nak hidup ala realiti, nak suruh nampak, nak suruh peserta kita rasa sikit rupanya. Berapa? 3 jam setengah. 3 jam setengah boleh khatam Quran. Orang hak hafal. Hak laju 15 minit. Logik. Dia kata, tak pernah sabar Ustaz. Tak pernah sabar dah kita duduk tak renung. 1 juzuk 1 jam, bila nak dia 30 jam tak ada. Tengah hari ada 12 jam. Ada mungkin 13 jam. Nak makan, ada pun makan, tak ada puasa. Nak solat lagi, nak
Kita kata 3 jam, setengah 4 jam. Alhamdulillah. Baik. Yang ketiga, amalan yang dilakukan oleh Nabi SAW iaitulah qiyamul lail. Qiyam Ramadan. Para peserta sekalian, kita kena ingat, qiyamul lail ini bermula daripada Isya, selepas solat Isya sampai subuh. Berapa jam waktu qiyamul lail? Solat tarawih itu qiyamul lail ke tidak? Solat tarawih. Pasal apa qiyamul lail? Lepas Isya. Ada orang bercadangnya, dia kata, ustaz, kita tukar boleh? Kata tukar ke apa? Kita makan buka puasa di masjid, lepas maghrib kita tarawih lalu. Sedap cadangnya dia. Habis Isya, beres, klik. Kata cadangnya bagus, tapi tolong jangan keluarkan maklumat ini, takut nampak sangat bodoh kita. Pasal itulah ada orang kata, bodoh tu tak kena bayar, tapi jangan nampak lah bodoh tak cerdik kita tu. Dia ada waktu dia, setiap masa ada waktu. Waktu tahajud, waktu qiyamul lail ini bermula lepas Isya, bukan lepas maghrib. Kan? Jadi kita tunggu lepas Isya. Baik. Nak solat tarawih berapa rakaat? Nah, timbul soalan. Senyap-senyap kita tanya, berapa rakaat sekali? 8. Ni? 20? 20? Apa juga? Sepakat dah pok dia. Tengok nota di bawah. Warna hitam tu. Satu malam, Nabi kita solat tarawih, dia tak panggil solat tarawih zaman Nabi, dia panggil qiyam Ramadan. Tarawih ni istilah kemudian. Nabi solat sampai setengah malam. Nabi kita solat sampai bila? Sampai setengah malam. Kemudian Nabi berhenti. Sahabat mari komplain. Tuan-tuan dan puan-puan, rupanya komplain tarawih ni zaman sahabat Nabi ada dah. Bukan sekat zaman kita ni. Zaman kita ni kalau tu email panjang, mari lalu komplain, bahasa budak ngapa, hang tak kau dia hafal Quran, nyo baca. Berasak tangga masjid dah. Sahabat Nabi ni dia komplain lagu lain. Dia kata, tengok ya Rasulullah, baru 1/2 malam. Kalau Rasulullah teruskan lagi qiyam ni sampai dekat sahur kan lagi baik. Allahu akbar. Ada orang nak komplain lagi ni. Anda rasa kalau tempat kita orang komplain lagi ni, bukan nak murid lagi, itu email lagi. Nabi SAW rahmatan lil alamin, dia tak layan. Dia tahu orang kemudian mari zaman kita ni orang lemah-lemah, orang tak kuat. Nabi beri satu tip, tengok dalam hadis, dia kata apa? Innahu man qama ma'al imami hatta yansarif kutiba lahu qiyamul lailatin. Siapa dia berdiri bersama imam sampai sudah, ditulis baginya pahala qiyamul lail sampai subuh. Tanda tuan-tuan hadis ni. Mudah-mudahan tahun ni tak lari kita tengah jalan. Ana tanya tu email, kenapa buat 8? Dia kata kalau buat 20, orang siapa 8 orang lari. Lepas tu kita bisiknya, kalau buat 8, ada juga lari. 4 pula lari. Lari juga rupanya. 8, 4 pun lari juga. Yang mengikat kita, hati kita dengan Allah Azza wa Jalla, tak pernah sabar. Tak ada 1 jam kita berdiri kerana Allah di bulan Ramadan, tak pernah sabar. Jadi ambil motivasi ini, jangan lari tengah jalan. Tajuk dia, jangan lari tengah jalan, mana kita tarawih, biar sudah sekali dengan imam. Imam 20, imam 8, kita 8. Campur 3 witir, kena sudah. Boleh pahala apa? Ditulis pahala, baginya pahala qiyamul lail. Untuk tak untuk? Esok nak kerja, balik tidur, pahala qiyamul lail. Orang lagi tengah jalan, contohnya kita kata, kalau sudah sekali dengan imam 9.30, orang lari separuh jalan pukul 9, mana orang yang keluar pukul 9, dia sudah check out. Disconnect kata orang. Setakat tu ya dia boleh pahala. Boleh pahala setakat tu. Tapi orang yang sudah dengan imam diberi pahala bonus berdiri malam sampai sudah. Beza setengah jam 40 minit, tapi yang ni balik tidur pahala berjalan. Nak ke tak nak? Berasa nak lagi tahun ni? Ada dah. Insya-Allah tak lagi dah tahun ni. Balik bagi tahu kepada cik-cik abang kat rumah, tunjuk kertas ni. Abang tahun ni kita yakin tidak lari. Ada juga muslimat ni dia cerdik. Dia pergi awal sikit, dia suruh suami dia masuk dalam parking. Bila parking dalam, orang mari luar, kita hentuk ambil kereta. Ajak nak semaya setengah hari tapi dah parking penuh. Kita maya sudah. Malam ni boleh, malam esok dia parking luar. Dia pun cerdik juga. Tak? Kita nak ikat hati orang dengan motivasi keimanan. Kalau setakat ada main klien tu, tutup pintu pagar, tak jadi. Pasal itulah kata seorang tokoh ulama, tulis kata-kata menarik. Seorang ulama nama dia Ibnu Ijlan, dia kata quwwatul mu'min fi qalbihi, kekuatan orang mukmin duduk di hati. Kekuatan orang mukmin duduk di hati.
Pengalaman tuan-tuan puan-puan gatih basikal. Berapa puluh kilo paling jauh lagi? Berapa kilo? Tak main. Hak mana hak biasa? Bukan marah ni, tak salah gatih. Cuma nak tanya pengalaman. Berapa kilo gatih? 50 boleh? 50 kilo, 5 kilo tak kira lah. Tak. Gatih basikal. Balik-balik rumah dia 50 langkah masjid tak lagi. Pasal apa? Sebab kekuatan orang mukmin di hati bukan di kaki. Berapa ramai orang tua merangkak pergi masjid sampai, kita orang muda lompat pergi masjid boleh tak sampai? Masya Allah, tabarakallah. Sama juga. Baik. Tamat kita. Kita pergi kepada perkara yang keempat. Hendaklah kita banyak bersedekah pada bulan Ramadan. Sedekah banyak-banyak. Tak banyak pun tak apa. Tapi biar ada. Kita sedekah untuk kita, untuk ibu bapa kita, untuk mak ayah kita, sedekah. Bagi makan orang buka puasa. Sebaik-baiknya, kita beri makan kepada orang yang berpuasa. Dalam hadis Nabi kata apa? Man fattara sa'iman, siapa dia beri makan orang puasa, kana lahu min tulu ajrihi, kita boleh meraih pahala orang tu tanpa mengurangkan pahala dia. Kita ni kalau pergi makan rumah orang, pahala kita kurang, pergi ke tak pergi? Tak bagi saya, orang ajak, aku pahala aku not full. Kita pergi makan orang bagi, kita boleh pahala penuh, dia boleh pahala kita. Sebab itulah saya tak setuju dengan kita buat senarai iftar harian di masjid. Saya tak suka. Hari ni Ishak, esok Syukri, lusa Ramli. Tak bagus. Eloknya kita ambil duit, catukan setiap hari, semua kita boleh pahala. Kalau eksklusif macam tu, hari ni hari dia, esok kita tak dapat, rugi. Tapi kalau kita catu, semua dapat. Nah, itu kena bawa balik ke AJK masjid masing-masing, kata kita satukan akaun. Dia nak bagi 500, dia nak bagi 100, ikut kemampuan yang ada. Ada orang mampu 50. Tapi share dia berjalan, setiap hari boleh pahala. Seronok kita. Bagi makan orang buka puasa. Kan? Oh, dia kata payah Ustaz. Sekarang ni zaman COVID, PKP ni. Kita tak payah panggil-panggil orang ke rumah. Kalau tak boleh pergi di masjid pun tak boleh buat sekarang ni. Kita pergi hantar makanan rumah orang miskin. Ni beras, ini ayam, ini ikan, memasak buka puasa. Aku nak suruh memakan hak buka puasa. Hantar bawah tamar, boleh. Mudah ya, simple. Yang kelima, menjaga lidah, mengurangkan kata-kata dan menjauhi sifat dusta. Ini objektif utama puasa, nak didik nafsu kita daripada benda ni. Benda mana? Benda yang menghilangkan pahala puasa. Anda kena jaga. Kita tak nampak ni, tak batal puasa, boleh je mengumpat. Di masalah sekarang ni, tak ada mengumpat atas dunia hari ni. Adakah orang mengumpat zaman ni? Ada. Tak ada, dia modified. Dia panggil membawang. Betul tak? Mengumpat tak ada, membawang. Rasuah ada tak zaman kita ni? Rasuah. Ada itu sini. Tak ada. Ada. Rasuah ada lah ni. Tak ada rasuah. Dia mari bagi duit kita 500, bukan rasuah. Duit kopi. Duit minyak. Kalau kita pergi kat bank hak conventional. Riba ada ke tak ada? Tak ada. Yang ada? Interest. Bunga. Semua tu sudah dimodify. Hak sebenarnya membawang ke, berapa dia benda ke, atau cakap orang, mengumpatlah nama dia tu. Tak usah duduk lari daripada tajuk. Nah, kalau ada orang tak SMS, awak ada kerja petani? Tak ada. Mari kita pergi makan roti canai sambil-sambil mengumpat. Pergi ke tak pergi? Pergi? Tak pergi. Astagfirullahalazim. Marah lalu. Kalau kata, mari kita ada bincang-bincang sikit isu semasa. Kemah. Panggil-panggil lagi, forward lagi 2-3 geng. Tak seronok ni. Tak kuat hak, cari hak paling kuat, ngatak hak tu kena panggil lagi. Nauzubillah, habis puasa kita baik. Yang keenam adalah kita banyak zikir dan istighfar. Yang ketujuh, kalau boleh pergi umrah di bulan Ramadan, nanti lepas PKP, insya-Allah. Nabi kata apa? Umratun fi Ramadan ta'dilu hajjatan ma'i. Umrah di bulan Ramadan, pahala dia macam pergi haji sekali dengan Nabi. Nantilah ada masa nak pergi umrah nanti, insya-Allah kita doakan COVID ni hilang, kita pakai pergi umrah. Insya-Allah. Yang ke-8, kita iktikaf di masjid bagi orang yang mampu. Beriktikaf. Yang ke-9, kita mencari Lailatul Qadar di mana? Pada akhir Ramadan, 10 terakhir Ramadan. Itulah di antara amalan-amalan yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ke-10 saya tak tulis di situ.
Nabi kita di bulan Ramadan dia berperang, bukan bulan tidur. Maknanya kita kena bekerja pada bulan Ramadan. Ya, kata bulan puasa ni kita mengantuk. Lah, peperangan yang besar berlaku dalam sejarah Islam bulan apa? Bulan Ramadan. Peperangan besar. Peperangan yang pertama berlaku dalam peperangan Badar pada 17 Ramadan tahun yang kedua Hijrah. 17 Ramadan tahun yang kedua Hijrah itu peperangan. Jadi kalau kita kata Ramadan mesti tidur, salah teknikal. Kita yang buat mazhab sendiri, bukan yang diajar oleh Islam. Jadi setakat itu dulu mengurusi pembentangan saya. Diberi peluang kalau ada soalan ataupun saya tanya soalan. Cepat, siapa dia dulu? Alhamdulillah, selesai sesi penerangan daripada Bahagia Datuk Ustaz. Seterusnya saya buka kepada tuan-tuan dan puan-puan lah. Kalau ada sebarang kemusykilan ataupun nak ulang kaji ke, ada yang was-was lagi ke, Ustaz kita ada pada hari. So, saya jumpalah tuan-tuan dan puan-puan. Ya? Dipersilakan. Salam, fadhal. Ya. Bagus ni soalan, dia panggil baca Quran online grup. Mana hari ni bos dia cakap awak baca sini, ni baca sini, baca sini. Jawabnya kita akan boleh pahala setakat yang kita baca sahaja. Dan permainan grup ni berbahaya. Daripada kita baca seorang satu juzuk, yang menyebabkan kita mungkin baca satu muka je. Sebab bos sudah bagi awak satu muka, dia satu muka. Akhir kali malam dia declare, Alhamdulillah kita dah khatam Quran. Lah, kita khatam satu muka yang kita baca saja. Grup tu sebenarnya perangkap. Perangkap yang tidak bagus. Sebab melemahkan orang lain nak baca Quran. Lagi semangat. Semangat apa? Baca 2 muka surat. Yang semangat satu juzuk. Kalau kita nak khatam boleh. Tapi setiap hari seorang baca satu juzuk. Akhir Ramadan, memang kita khatam sungguh 30 juzuk. Bolehlah kita declare, jemaah kita, ahli grup kita 30-40 orang ni, Alhamdulillah, semuanya khatam Quran belaka pada tahun ini. Bolehlah. Sebagai nak galakkan. Tapi kalau kata nak khatam dengan sebab bagi, tak khatam. Dia khatam, dia boleh pahala setakat yang dia baca sahaja. Jelas? Ingatlah, ahli-ahli grup. Banyak setiap tahun untuk soalan ni timbul. Soalan mari, dia kata, dia ni bagi-bagi. Kemudian dia declare khatam Quran. Lah, kita kata khatam setakat yang dia baca. Baik. Terima kasih. Ada lagi soalan? Assalamualaikum. Ya. Ya, sila. Yang Ibnu Rajab berkata larangan khatam Al-Quran tu hari 3 hari ialah bagi mereka yang menjadikan sebagai satu orang biasa untuk Ustaz. Minta tolong Ustaz jelaskan dari kewajiban. Biasanya ulama kata dia larang kurang daripada 3 hari. Maknanya kita baca 10 juzuk satu hari. Tapi bulan Ramadan ni para ulama dia tumpu kepada bacaan. Dia tujuan kita baca sekali dengan tadabbur, tak mungkin nak selaju itu kita boleh faham. Tapi kalau hari Ramadan itu dia panggil waktu khas. Waktu khas untuk mengulangi Al-Quran. Untuk mengulangi Al-Quran. Tapi kalau sepanjang hidup kita duk main dua kali khatam satu hari, itu tidak digalakkan. Eloknya kita khatam 3 hari sekali. Kalau tidak 10 hari sekali. Paling kurang orang kampung kata paling debek pun sebulan sekali. Lepas pada sebulan tak debek dah tu. Jelas? Alhamdulillah. Sila. Ya, fadhal. Apakah amalan terbaik bagi kita untuk menghilangkan perasaan was-was dalam diri kita? Amalan terbaik menghilangkan was-was. Yang pertama, was-was yang paling simple, was-was dalam bab fiqh. Dalam masalah air, masalah niat dekat tak niat. Kadang-kadang 3 kali masuk tandas. Dia niat. Aku niat ke tak mandi tadi? Mandi hadas. Masuk pula. Keluar balik.
Akhir kali bini dia tunggu kat pintu. Abang niat bang, aku nak dengar. Dia niat, saja aku mandi hadah. Okey, dia rakam. Suami dia keluar, aku niat ke tadi? Ni. Isteri kena tolong bantu. Kata tidak 5 kali keluar masuk, dia tak niat. Jadi itu dia panggil syaitan air, nama dia Walhan. Nama syaitan air itu nama dia Walhan. Dia duduk kacau dalam bilik air. Jangan buat nama anak Walhan ni syaitan air. Syaitan yang kacau solat tu nama dia Khanzab. Khinzab atau Khanzab, syaitan. Jadi kita kena kalau kita tahu ada unsur ni, kita kena berhati-hati. Kita kena kuatkan sikit. Saja aku mandi. Oh ya, bini pun dengar, selesai masalah. Kalau dia keluar, mandi. Kenapa abang masuk pula tu? Tak niat. Niat dah, saya dengar sendiri. Kita kena main. Yang kedua, waswah dalam makan minum. Ada juga orang waswah. Habis kedai dia pergi tanya, ni ayam ni beli mana ni? Sembelih kat mana ni? Orang sembelih tadi baca bismillah ke tak? Tokek restoran kata aku tak pergi tunggu orang sembelih aku. Dia hantar mari kedai aku. Itu waswah dalam buat makanan. Yang kita bahaya sekali waswah dalam akidah. Ini bahaya. Syaitan ni dia cerdik, dia mari. Dia tanya, siapa jadi dunia ni? Allah. Siapa jadi awak? Allah. Last sekali dia attack kita, siapa jadi Allah? Nabi kata bila sampai sini, mu jangan layan. Fasta'iz billah, kita terus a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Sebab dia sudah masuk dalam isu akidah yang sangat berbahaya. Kalau kita rasa ada unsur-unsur waswah tadi, cut, jangan layan dia. Kalau layan dia jadi makin lama makin parah. Makin lama makin parah sebab apa? Sebab syaitan ni dia cerdik. Dia tak akan biarkan kita. Kalau dia boleh attack sikit, dia akan pergi lagi, akhirnya dia rusak kita. Itu sangat berbahaya bermain dengan syaitan. Jadi kalau ada sikit-sikit, pergi jumpa ustaz lalu. Paling tidak pun kita mula dengan na'udzubillahi minasyaitanirrajim. Ada aja waswah, na'udzubillahi minasyaitanirrajim. Itu titik yang paling mudah sekali lah, kan? Ada dalam buku yang saya terjemah, nama dia Perisai Muslim. Perisai Muslim, dia dapat buku ni. Buku ni sudah ada dalam aplikasi telefon, handphone. Tapi bukan iPhone, yang telefon lain Android ni. Tengok di playlist ni, Play Store. Cari Perisai Muslim. Bila dia keluar tu, boleh masuk dalam telefon. Bacaannya sangat simple. Nak baca apa? Nak pergi tandas, tekan tandas. Baca tandas. Kita baca masuk. Keluar tandas tak ingat, tekan pula tandas. Tapi kali pun kena takut semua. Nak pergi ziarah orang sakit contohnya. Ziarah orang sakit, apa bacaan? Simple, mudah-mudah ni. Lepas tu kita ingatlah insya-Allah kan. Baik. Soalan seterusnya adalah. Laju sikit sebab masa dia sibuk dengan kerja belakang ni. Ya. Salah. Apa amalan-amalan yang kita boleh amalkan masa berpuasa ni untuk membantu arwah-arwah lah? Saya di antara perkara yang kita kena ambil perhatian, kalau kita sayang mak ayah kita suruh ke orang lain pergi suap dia makan. Mak telefon kita, aku nak makan nasi apa ni panggil, sedap pagi-pagi ni, nasi dagang. Kita pun telefon ke budak pandai, mau beli nasi dagang hantar ke mak aku. Tu budak orang anak baik ke lagu tu? Ke kita sendiri pergi hantar. Sama juga, kita sayang ke ibu bapa kita, sayang keluarga kita. Yang pertama sekali kita kena doakan untuk dia. Setiap hari kita doa. Bulan Ramadan kita doa, ya Allah jadikan aku, ibu bapa aku orang yang disenaraikan, dibebas daripada aku. Setiap malam kita berdoa dengan kita menangis. Anak-anak sekarang ni dia suka isi borang. Kan sekarang ni ada kan borang-borang syarikat swasta dia berjalan dekat Ramadan ni tak? Bayar 500, kita khatam Quran untuk mak ayah awak. Jadi ke orang buat kerana pitih? Masalah pahala-pahala ni benda perlu kepada keikhlasan. Dia tak akan baca doa, tak akan baca ayat Quran kepada mak ayah kita kecuali kita bagi duit. Dia baca kerana pitih, bukan kerana kita. Ini hati-hati. Sebab itulah saya kata bukan semua benda kita dengan ibu bapa berdasarkan syarikat swasta. Kita menyayangi ayah, kita yang berdoa. Setiap hari, waktu nak buka puasa, jangan lupa Rabbighfirli wali walidayya. Waktu sahur mustajab doa, Rabbighfirli. Coba kata, Rabbighfirli wali walidayya. Apa payah nak doa mak ayah? Sayang lagi ke mak? Kita cari kawan-kawan mak kita beli makanan, siap sedia untuk buka puasa, pergi hantar. Di antara tanda seorang anak menyayangi ibu bapa dia, kita sayangi kawan-kawan mak ayah kita. Mak waktu hidup dulu kak, dengan mak cik ni, mak Angah ni, mak Ada ni lah, dia duduk berjalan, dua tu pergi masjid petang-petang. Tak, dia hidup lagi. Kita pun petang-petang pergi hantar kuih,
hantar buah tamar, hantar buka puasa. Mak ngah, saya ingat ke mak saya, ni ambil. Nabi SAW sayang dia ke Siti Khadijah. Setiap kali dia sembelih kambing ke buat apa-apa benda, dia akan hantar kepada kawan-kawan Khadijah. Sehingga Aisyah kata, aku tak cemburu pada isteri Nabi yang lain, lebih pada aku cemburu pada Khadijah. Sedangkan Khadijah sudah mati, sudah wafat. Tapi wafat, Nabi ini seorang suami yang sangat menyayangi isteri dia, sampai peringkat begitu. Kita sayang kepada mak ayah kita, kita buat segala benda. Kita sedekah, pergi tabung masjid, siap RM3. Tabung kita, ayah, mak. Kita bagi makan orang miskin, 3 kapit beras. Saya, mak, ayah. Hantar. Buat setakat mana yang kita mampu. InsyaAllah. Jadi yang penting sekali doa. Kemudian sedekah sampai pahala. Kemudian istighfar untuk mak ayah. Kata Nabi SAW, ada orang ni, pakcik ni, tak banyak dia punya ibadat. Tapi bila masuk dalam syurga nanti, darjat dia tinggi. Terkejut dia. Saya buat analogi mudah, kita beli tiket ekonomi kelas. Tiba-tiba pramugara letak kita di kat depan pilot. Dia panggil kelas bisnes. Setak duduk, kain-kain selimut lagi dengan. Kita mesti tanya, kenapa tak saya kat sini? Saya beli tiket ekonomi. Rupa-rupanya, pilot tu anak saudara kita. Tak. Dia suruh kata, upgrade pakcik ni mari depan. Pakcik ni bila tengok darjat dia tinggi di syurga, aku dulu masjid di ujung-ujung yang ni. Kenapa naik darjat tinggi? Dia tanya malaikat kata bistighfari waladika laka, dengan sebab istighfar anakmu kepadamu, Allah angkat darjat. Kita kata masya-Allah. Sayang ke ayah, istighfar. Sayang ke ibu, istighfar. Banyak sedekah, insya-Allah mudah-mudahan mudah. Sedekah mudah ya. Malah aku nak pergi mana-mana, dah tengok nombor akaun sini. Tengok. Wakah ke ayah 100, kamu 100, bulan-bulan Ramadan. Senyap-senyap. Sedekah senyap. Lagi tinggi pahala. Kita kata Masya Allah, tabarakallah. Tahun lepas PKP, tak ada orang nak pergi mana. Pintu masjid tutup. Nombor akaun dah pakat cari. Alhamdulillah. Baik. Silakan. Mungkin soalan terakhir. Ataupun saya tanya soalan. Ibadat puasa Ustaz. Ya. Untuk kanak-kanak, adakah dia sama dengan ibadat solat? Solat kan budak-budak 7 tahun. 7 tahun. Ibadat puasa tu macam mana? Ya sama juga 7 tahun, tapi kita latih lah. Setakat mana dia mampu. Mungkin dia mampu sampai setengah hari. Dia mampu sampai pukul 3. Bagi dulu latihan. Sampai dia umur 10 tahun tu, kita rasa dia sudah ada kekuatan lah untuk berpuasa. Latih. Setakat mana dia boleh. Ada budak, Masya Allah, darjah 1, full puasa. Tak berhenti-henti. Boleh je dia. Jadi kita tengok. Pasal itulah kata di sahabat, zaman sahabat dulu dia kata, kita sediakan mainan. Bila anak-anak ni merengek nak buka puasa, kita bagi main dia. Bagi dia main. Tapi jangan bagi handphone lah. Mentak anak suruh puasa bagi pun. Pakai titik air di situ pun tak pakai gelak dah. Kali 3 jam main handphone, pening kepala pula anak. Jangan. Hati-hati. Jadi kanak-kanak ni kita latih. Biar dia biasa, insya-Allah. Habis dah? Tak, boleh.